Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum tu saya nak test suara dulu, kalau boleh bagi di bahagian komen supaya saya tahu anda dapat dengar. Boleh komen dengar tak dengar jelas ataupun suara perlahan. Boleh komen di bahagian komen, saya cuba tengok. Saya kena tengok di laptop saya juga, di handphone saya juga, sama ada. Boleh tak siapa-siapa yang dah ada ni, ada 5 orang, tolong komen anda dapat dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak, sebelum saya mulakan sesi ataupun siri kedua pada malam ini. Jadi dapat dengar dengan jelas tak? Sekarang 9.32, kita bagi masa sedikit, mungkin ada lagi yang akan join. Saya perlu anda komen supaya anda dapat dengar apa yang saya nak kongsikan pada malam ini. Tak ada orang komen. Dengar tak dengar? Cuba komen okey, anda dapat dengar jelas supaya saya boleh mulakan. Kita nak mengulangi apa yang ni. Malam ni kita akan lihat kepada latihan para perubatan untuk tahap diploma secara lebih mendalam sedikit. Mungkin untuk recap bagi yang tak berkesempatan. Semalam kita ada bincang tentang syarat-syarat utama. Kita lihat kepada iklan secara amnya, di mana kita tahu berapa kekosongan, jawatan apa dan jawatan apa yang hanya ada ambilan untuk lelaki, dan ada juga latihan di mana ada ambilan ataupun intake bagi lelaki dan perempuan. Jadi boleh saya mulakan ke? Cuba bagi komen sikit. Boleh saya mulakan ke? Anda bersedia? Saya tak dapat nampak dalam StreamYard ni. Kalau anda lihat dalam grup, masa ada notifikasi tu, dia ada sebut kat situ, anda kena bagi izin pada StreamYard supaya bila anda komen, saya dapat baca lah siapa yang komen. Kalau tidak, saya akan nampak Facebook user saja. Jadi anda kena klik kat streamyard.com.facebook itu, barulah saya boleh ni lah. Okay. Malam ini kita nak bincang dari segi apakah syarat-syarat dari segi more oleh perubatan akademik lah. More ke apa? Akademik, supaya nanti tidaklah anda dah mohon tapi senyap, ataupun bila sampai masa keluar makluman tentang exam, anda buat semakan, nombor anda tidak ada, kerana anda tak menepati syarat-syarat minima yang ditetapkan. Jadi sebab tu semalam saya tekankan sekali lagi bahawa perlunya anda pastikan, kalau boleh anda buat satu checklist. Checklist, katakan anda nak latihan jururawat, apa dia syarat-syarat dia? Katakan dia nak minimum kepujian, kepujian peringkat C. Jadi anda tanda kalau anda dapat A kan, anda letak kat sebelah tu A. Jadi anda nampak dari checklist, katakan ada berapa, dia nak 6 ke 7 syarat-syarat tu.
anda masukkan, dia mendapatilah, misalnya kalau dalam jururawat dia hanya lulus bahasa Inggeris. Tapi anda dapat dapat 6 misalnya, tulis 6. Jadi kita nampak dalam bentuk tu anda mudah kita buat keputusan lah. Okey, kita layak untuk jururawat, tak layak untuk misalnya untuk terapi. Sebab terapi dia perlu kredit dalam bahasa Inggeris. Jururawat hanya perlu lulus. Jadi anda boleh mohon lah. Tapi kalau anda mohon juga, anda hanya akan dapat 7 dalam bahasa Inggeris, tapi syarat dalam terapi, dalam fisioterapi ialah dia nak kepujian minimum 6. Jadi bila anda dapat 7 atau anda dapat bahasa Inggeris 8, anda mohon, anda tak akan lepas lah. Anda duduk nanti-nanti, kenapa tak lepas? Ya? Tak dipanggil lah. Jadi kita kena buat pilihan yang sesuai dengan kemampuan ataupun kelayakan yang anda ada lah. Okey, kita dah lebih kurang 7 minit. Saya nak mulakan lah. Bagi-bagi yang ni mungkin dia akan boleh tengok dalam rakaman nanti. Okey, pertama saya kena hide dulu yang saya cuba hide yang test suara ni supaya tak ganggu. Saya kena hide ni test suara tu. Okey, ini anda boleh, ada ramai juga yang hubungi saya melalui Messenger. Anda boleh juga hubungi saya melalui WhatsApp. Ini adalah WhatsApp saya, 012 2988 786. 012 2988 786. Jadi ramai yang hubungi saya tu berbagai-bagai soalan yang mereka tanya. Ada yang tanya mungkin bertanya bagi pihak anak ataupun bagi pihak adik kan. Jadi mereka tanya berbagai soalan. Sebenarnya benda tu jawapannya dah ada dalam kau tengok kepada post-post sebelum tu. Tapi tak apa, malam ni saya cuba kita lihat balik kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh SPA lah. Kalau lihat kepada kita lihat kepada syarat-syarat untuk ambilan ini, kalau nak bandingkan dengan intake, untuk Julai yang baru lepas, syarat-syarat masih sama, tidak ada perubahan, tidak ada dari segi syarat-syarat ialah misal macam tadi petang tadi saya ada tunjukkan, saya bagi beberapa, iaitu kalau nak mudahkan permohonan anda kena ada kredit dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sains, matematik, maka mudah. Anda 4 kredit dalam subjek ini, anda dah mudah boleh pilih almost ke 88 latihan ini. Sama ada diploma ataupun saja, anda layak untuk memohon. Ini yang semalam kita dah tengok. Kita tengok semalam ada banyak kekosongan, dan untuk PSL bagi mereka yang sedang berkhidmat, boleh mohon juga, tapi banyak untuk perempuan, jururawat perempuan 410. Dan juga saya tekan itu dari segi sijil, sijil kat sini disebut bahawa untuk pembantu kesihatan awam hanya ada intake untuk lelaki sahaja, 160. Okey, di samping itu kita kena ada, ini segi umur 17 tahun, tak melebihi 25 tahun pada tarikh iklan, iaitu pada 25 hari bulan Julai tahun ini. Tak melebihi 50 tahun bagi pegawai peningkatan secara pelantikan PSL, dan tak melebihi 25 tahun bagi pegawai yang sedang berkhidmat. Okey, kita pergi detail sikit kepada jururawat. Latihan pertama adalah jururawat. Okey, jururawat ni kita lihat, inilah syarat minimum. Minimum kita lihat kat situ SPM, SPMV. Kalau anda ambil SPM ataupun SPMV dan anda ada kepujian, kepujian minimum kat sini adalah C lah. Kalau dapat B, dapat A lagi baik lah. Bahasa Melayu, matematik,
salah satu subjek sains, sama ada sains gunaan atau biologi, kimia, fizik, dan 2 subjek lain serta lulus dalam bahasa Inggeris, maka anda layak untuk memohon latihan jururawat. Dan insya-Allah bila result anda melepasi ni, anda boleh yakinlah anda akan dipanggil untuk peringkat seterusnya itu exam online, exam online. Kata kalau anda boleh buat satu checklist apa yang dia nak kat sini, sebelah tu result anda. Jadi anda boleh tu, kalau ada apa-apa anda boleh hubungi dengan SPA lah. Katakan bila keluar panggilan exam, nama anda tak ada, anda boleh buat rayuan. Maklumlah puluh-puluh ribu orang memohon, dia mungkin ada sistem kesilapan sistem, jadi anda tak dipanggil lah. Jadi ini adalah untuk jururawat. Jururawat kita membadai lulus dalam bahasa Inggeris. Tak perlu kepujian. Bagi jururawat, bagi penolong pegawai perubatan, tak perlu ada kepujian dalam bahasa Inggeris. Hanya perlu ada kepujian bahasa Melayu, matematik dan subjek-subjek seperti yang disebutkan. Anda boleh lihatlah. Ini. Latihan seterusnya adalah latihan penolong pegawai persekitaran. Saya kalau yang terbaik sekali lah sebelum anda buat pilihan, anda lihat kepada video-video saya dalam Facebook group tu, video-video tentang temuruga bagi jururawat, penolong pegawai perubatan, penolong pegawai kesihatan. Sekarang ada 5 video semuanya, supaya anda dapat gambaran mana satu yang sesuai dengan diri anda. Mana satu yang sesuai dengan diri anda lah. Okey. Kalau tidak dia rugi dari segi itulah. Anda mohon latihan jururawat, tiba-tiba bila sampai anda buat persediaan untuk temuruga, rupanya jururawat macam ni tugas dia. Kita tak selesa dengan kena kerja shift, kan. And then ada mungkin satu lagi lah, kena deal dengan darah. Jadi benda-benda macam tu bagi setengah orang dia tak ni, jadi rugilah. Anda mungkin lepas exam tapi sampai kat peringkat untuk temuruga, anda gagal lah. Jadi sayang kalau jadi macam tu lah. Okay. Kita tengok balik kepada ni. Tengok kepada tadi ada masalah kita sini. Okay. Ini kita ada satu, kata bagi latihan jururawat. Jururawat, penolong pegawai perubatan, penolong pegawai persekitaran ni hanya anda perlu lulus minimum dalam bahasa Inggeris. Dapat 7 pun lebih, kalau 8 tak dapat lah. Ketika yang lain anda penuhi tapi bahasa Inggeris anda dapat 8. Jadi 8 anda takkan layak lah. Anda takkan dipanggil untuk peringkat seterusnya lah. Jadi sayang. Kalau kita lihat kepada statistik dalam yang dikeluarkan CPA, ramai yang katakan daripada 100 orang yang dipanggil untuk temuruga, hanya 70 je. Hanya 70 saja yang hadir untuk temuruga lah. Satu rugi lah. Rugi, mak kata mohon tapi tak datang temuruga. Jadi satu yang merugikan lah. Jadi saya kena stop sekejap di share screen ni. Nampak ada masalah sikit. Okay. Tengok balik lagi. Kita
Jadi sampai kepada peringkat yang ketiga ya. Ketiga, kita pergi ke seterusnya. Latihan yang keempat, nah ini yang saya kata, tadi diploma kita ada 8 kan? Untuk intake bulan Januari ada 8. Okey, juru untuk latihan juru X-ray, diagnostik atau terapi, sama juga kepujian dalam bahasa Melayu, matematik, 2 subjek lain. Kat sini bahasa Inggeris. Ya, bahasa Inggeris perlu kepujian. Bagi nombor 4, nombor 5 dan nombor 6, anda perlu ada kepujian dalam bahasa Melayu, matematik, sains dan juga bahasa Inggeris. Jadi katakan anda ambil berapa? Katakan anda ambil sains. So kalau anda kepujian dalam bahasa Melayu, bahasa matematik, sains, okey, kemudian bahasa Inggeris, okey. Anda ada berpeluang lah. Dan kat sini ada beza, dia tengok beza kat sini kan. X-ray, kita ada fizik. X-ray dia kena tahu ada kena kredit dalam fizik. Dalam yang juru pulih fisioterapi ataupun cara kerja ni, dia boleh pilih lah kalau ada jenis ambil biologi, kimia, fizik, salah satu pun memadai. Dan yang ketujuh adalah juru teknologi makmal perubatan. Inggeris kat sini ialah hanya perlu D, minimum D lah. Kalau dapat 6, dapat 5 lebih cantik lah. Ada yang respon dalam grup, dapat A+, A-, cantik lah. Anda hanya tunggu untuk peperiksaan lah. Jadi anda boleh dengan penuh yakin anda dah memenuhi syarat minimum. Jadi tunggu saja panggilan bagi exam online nantilah. Jadi untuk penuh informasi ialah lulus 8. Lulus ataupun pangkat E dalam satu subjek yang lain lah. 3, 4, 5, 6. Kalau kita dah ambil 6 subjek ni, kredit dalam kat sini semua, biologi, kimia, bahasa Inggeris, maka anda layak pilih lah. Kalau ramai yang skor, yang result tinggi, dia minta 8, dapat 8 dia dapat. Ataupun ada yang minta 10 pun ada juga. Tapi saya sebut semalam, kalau anda pilih semua, nanti dia akan menyukarkan anda bila nak buat persediaan. Untuk buat persediaan nanti anda akan mengalami kesukaran. Anda kena prepare semua. Walaupun, dan dia akan bagi anda suruh pilih 3 yang terbaik kan. 3 pilihan mana yang first choice, second choice, third choice. Jadi kalau misalnya saya semalam tak semesti anda ikut lah, tapi bicara dengan saya kan. Anda lihat di mana yang anda rasa ni, anda minat, anda pilih lah. Mohonlah. Tak semestinya dalam SP9 ada 9 jawatan, maka anda perlu letakkan 15 jawatan, anda perlu letakkan 15. Kalau anda rasa anda nak 10, tak semestilah. Tak semestinya ni lah. Kalau tengok ramai calon-calon ni, dia masuk mohon saja tapi dia tak tahu jawatan ni begini, akan ada ujian fizikal kan. Tengok dia tak lepas dari segi mata ke, dari segi rabun, dari segi buta warna. Jadi sayanglah anda struggle untuk lulus, tapi bila sampai ke peringkat seterusnya anda tak lepas. Jadi buat orang kata buat homework, buat groundwork dulu, tengok barulah anda pilih. Okey, bagi peringkat sijil lah, beza diploma dan diploma ialah nanti anda akan dapat bila anda lulus dipanggil grade U29. Bagi sijil U19. Peringkat kedua ialah diploma, anda perlu ikut latihan selama 3 tahun. Manakala bagi peringkat sijil 2 tahun saja. Jadi kalau tengok kat sini pun sebut juga kepujian dalam bahasa Melayu, matematik, sains. Dan juga lulus bahasa Inggeris dan 2 subjek lain lah. Okey. Saya stop dengan ni dulu. Okey. Stop dengan ni dulu. Itu ialah untuk itu ialah untuk yang pertama. Satu lagi saya nak share dengan pada malam ini ialah secara detail sedikit
tentang latihan-latihan tu. Jadi kalau anda perasan tadi, untuk intake Januari ini tidak ada yang berkaitan dengan pergigian. Tidak ada yang berkaitan dengan pergigian. Ini secara detail sikit dari segi untuk makluman lah. Kalau jururawat di mana tempat latihan dia, kita ada banyak. Okay. Kita ada banyak, ada lebih kurang 12 tempat. Daripada Perak, almost semua negeri adalah. Kalau Sabah Sarawak dia ada di Kuching dan di Kota Kinabalu. Sibu pun ada. Okay, ini yang syarat-syarat dia untuk yang tadi. Ini kongsikan dari segi kita lihat kalau dari segi keperluan jururawat ni dia nak lelaki dan perempuan. Pelbagai perubatan sama juga. Manakala tempat latihan dia ialah di Perak, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Seremban. Cuma kalau anda calon Sabah mungkin anda akan dapat di Kota Kinabalu lah. Dia akan bagian terdekat lah. Kalau Sarawak di Kuching lah. Kecuali lah kalau latihan tu tidak ada di Sabah Sarawak, maka anda akan dihantar ke Semenanjung. Contohnya bagi pelbagai kesihatan, latihannya hanya ada di ILKKM Sungai Buloh saja. Okay, untuk X-ray kita ada di Sungai Buloh dan JB. Untuk juru pulih perubatan fisioterapi sama juga Sungai Buloh dan JB, Johor Bahru. Perubatan cara kerja sama juga Sungai Buloh dan Johor Bahru. Dan makmal perubatan di Kuching dan Kuala Lumpur. Ini kalau anda orang Sabah, anda kena pergi ke Kuching lah. Okay, farmasi di Perak dan pergigian ni ialah di Pulau Pinang lah. Ini hanya untuk intake Julai. Yang ke-9, teknologi pergigian dan teknologi pergigian ini dan juru terapi dan juga teknologi pergigian ialah di Johor, di Pulau Pinang, tapi hanya dalam intake Julai nanti. Okay. Manakala bagi peringkat sijil pula, sijil latihan pembantu kawan PKA ialah di Sungai Buloh dan juga di Terengganu. Dan satu lagi pembedahan pergigian di PKM. Okey. Okey, itu saja saya rasa untuk yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ini. Jadi saya harap anda boleh buat bila nak kalau bagi tu utamanya bagi yang kali pertama lah. Terutamanya bagi yang kali pertama memohon pastikan anda isikan latihan mengikut kelayakan anda supaya anda tak menaruh harapan lah. Sebab anda tunggu tak dapat, kecewa. Banyak kali, ramai begitulah, ramai calon-calon yang memohon sama ada syaitan para perubatan ataupun jawatan di SPA ni, mereka kata dah 5 tahun tak pernah dipanggil. Ini kerana anda bila anda mohon, anda tak lihat pada syarat minima untuk syarat dari segi akademik untuk jawatan tersebutlah. Satu lagi saya nak sentuh adalah perbezaan antara latihan para perubatan dengan jawatan-jawatan lain. Ada perbezaan tu, anda kena bezakan antara latihan para perubatan dengan jawatan lain. Kalau anda perasan, kalau siapa yang follow Facebook ataupun website SPA, saya sarankan anda selalu follow Facebook SPA supaya anda tak terlepas dari segi makluman-makluman. Jangan hanya tunggu kepada email. Kadang email tu tak sampai. Salah satu sebab ramai yang tak attend exam dan tak attend temuruga ialah kerana tak semak email. Ada setengah tu
Tengok-tengok esok dah extend. Sedangkan biasanya extend memberi masa lebih kurang 10 hari ataupun 7 hari, 7 hingga 10 hari untuk selalu membuat persediaan lah. Jadi rugilah. Anda mohon tapi anda tak alert, tak peka dengan maklumat-maklumat. Jadi boleh follow website SPA ataupun follow Facebook SPA Suruhanjaya Pengetahuan Awam, ataupun anda juga boleh follow, saya ada buat satu channel Telegram berita SPA 9. Kat situ anda juga boleh follow lah. Okey, sebagai contoh ni kalau anda lihat kepada salah satu hebahan keluar di SPA hari ini ialah tentang saya nampak tadi, saya perasan tadi foto slide saya. Okey. Dia tentang hebahan tentang keputusan temuduga pelantikan pembantu pembedahan pergian grade U19. Ada 5 pilihan calon lah 5 lah. Jadi ini ialah bukannya daripada latihan para perubatan. Ini ialah bila ada kekosongan dari segi jawatan, maka mereka yang layak memohon. Jadi bila berjaya terus dapat kerja. Berbanding dengan latihan para perubatan yang anda perlu lalui dulu latihan selama ada 2 tahun ataupun 3 tahun. Jadi jangan keliru antara latihan para perubatan dengan jawatan. Mungkin nama dia sama, jururawat, tapi kalau keluar jawatan untuk permanent para jururawat, itu ialah untuk mereka yang sudah ada kelayakan, ada diploma misalnya jururawat. Jadi terus, kata lepas temuduga, terus bekerja lah. Tapi latihan para perubatan ni, anda lulus, anda jadi pelatih. Anda belajar dulu 3 tahun ataupun 2 tahun, 3 tahun untuk diploma, 2 tahun untuk sijil, lepas tu baru anda dapat kerja lah. Dapat kerja. Jadi itu penjelasan. Kalau anda biasa, bagi mereka yang biasa dah lama ikut SPA ni, dia ada satu panggil one step lower. One step lower maksudnya gini, kalau anda ada degree grade 41, anda boleh mohon jawatan grade 41 dan satu tingkat ke bawah, iaitu grade 29. 41 bagi orang yang ada ijazah, ada master, ada PhD, dia boleh memohon jawatan yang bertaraf grade 41 dan 29. Itu bagi jawatan. Ataupun kalau anda ada diploma, anda ada STPM, anda layak untuk memohon jawatan yang memerlukan kelayakan diploma ataupun STPM, dan satu grade di bawahnya iaitu, kita ada 41, 29, 19 dan 11. Jadi kalau anda ada degree, anda boleh mohon yang jawatan diploma lah. Saya harap faham kalau anda ada SPM, grade bagi SPM ialah 19. Jadi anda boleh mohon jawatan grade 19 dan grade 11 untuk PMR. Jadi konsep one step lower ni saya rasa tak terpakai untuk latihan para perubatan. Sebab ada tadi orang mesej saya tanya, kalau dia dah ada degree, boleh tak dia mohon para perubatan? Para perubatan ni anda kena belajar lagi 3 tahun. Dan satu lagi mungkin masalah dia di peringkat temuduga nantilah. Temuduga dia kata, awak ni dah ada degree, kenapa anda mohon juga? Bagi peluang lah kepada orang lain. Jadi rugilah anda spend masa belajar, buat persediaan. Kecuali saya ada kes yang ada diploma. Diploma memang layak lah. Kalau anda ada diploma, anda boleh gunakan result diploma anda ataupun STPM anda untuk mohon para perubatan dan ada target peringkat diploma lah, iaitu U29. Itu boleh lah. Tapi dia perlu satu persediaan yang betul-betul rapi lah untuk anda convince, untuk anda yakinkan kepada pemuda bahawa anda layak. Sebab anda akan bersaing dengan ramai fresh SPM, lulusan SPM ataupun SPM lah.
So boleh kalau macam saya, kalau yang dah ada degree itu anda tumpukan untuk jawatan-jawatan lain lah, bukan para perubatan lah. Saya tak nak anda mohon, anda buat persediaan sebab anda akan berdepan dengan um, kehampaan lah, kehampaan. Jadi itu untuk daripada saya nak share sikit beberapa soalan yang ada. Pertama sekali, tuan nak tanya bila exam online. Okey, biasanya dalam masa sebulan daripada tarikh 25 Julai, tutup 25 Julai, hari Isnin ni, dalam masa sebulan tu, dia akan ada, kalau ikut schedule dia, elam bulan Julai, bulan Ogos ialah exam online, Ogos ataupun September, bulan Oktober ialah interview. Dia akan bagi kepada zon-zon lah, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Mungkin Sabah, Sarawak, dia masa dia lain lah. Mungkin pertama sekali buat Semenanjung dulu, kemudian Sabah, kemudian Sarawak. Tapi dalam bulan November anda akan dapat keputusan dia lah. Ramai juga masa untuk berkongsi pengalaman untuk ikut lepas, ada juga yang sedang belajar matrikulasi, STPM kan, jadi mereka mohon juga, tapi bila sampai masa nak temuruga tu dia clash dengan exam matrikulasi ataupun STPM. Tuan dah kena buat pilihan lah. Nak yang mana satu. Okay. Bila exam online, so kalau kita kira macam ni, untuk peringkat sijil, kalau lihat kepada yang bentuk psikometrik, okay. Manakala bagi diploma, bagi intake yang Julai, juga psikometrik, cuma soalan psikometrik diploma agak tinggi sikit lah. Kalau sijil tu dia hanya ya atau tidak. Tapi untuk psikometrik peringkat diploma, dia ada banyak pilihan, jadi dia agak susah. Tapi taklah susah mana pun. Bagi peringkat diploma yang intake Januari, intake Julai baru ni ialah psikometrik, tapi untuk intake awal lagi iaitu Januari tahun lepas, Januari tahun ni 2022 yang exam dalam September tahun lepas, ianya adalah pengetahuan am dan bahasa Inggeris. Kita tak tahu adakah untuk intake kali ini dia akan sama ataupun ada berbeza lah. So itu kita akan buat persediaan lah. Okay. Itu yang pertama, ada 3 soalan kat sini. Nombor 2 adalah dari segi bila pula live untuk latihan psikometrik. Okey, psikometrik ni saya akan buat bila kita dah clear, bila tarikh dia lah. Dan saya juga akan saya ada grup Telegram dan juga WhatsApp nanti bila dah keluar result, bila dah keluar tarikh exam tu, saya akan share dalam situ lah, saya akan maklumkan dalam situ. Jadi anda boleh follow, ataupun kalau dah anda just follow Facebook group, kat situ saya akan bagi link-link bila saya nak buat lah. Kalau macam kalau saya buat quiz, saya akan buat di Telegram group. Macam quiz, sama ada psikometrik ke, ataupun pengetahuan am ke, ataupun bahasa Inggeris, saya akan buat di Telegram group para perubatan 2022. Itu nak jawab soalan lah. Bila exam online, saya jangka dalam bulan Ogos. Dalam sebulan, maka mungkin dalam tengah bulan ataupun pertengahan bulan Ogos ataupun minggu ketiga dalam bulan Ogos. Tak tahulah mana dulu. Kalau tahun lepas psikometrik dulu, CJ dulu, kemudian baru diploma. Tahun ini dekat saya yang untuk CJ dulu juga. CJ dulu ataupun degree ni, diploma dulu, barulah ni. Apa yang tu kita akan ada masa. Biasanya bila dia umumkan ada akan lebih kurang 10 hari untuk buat persediaan lah. Kita akan okay. Itu yang kedua. Ada yang seterusnya, okay, soalan daripada Rosemary. Rosemary sebab dia bagi keizinan kepada StreamYard, jadi dia keluarlah nama dia.
Rosemary Jadlin tanya, adakah pelajar aliran sains tulen diutamakan berbanding aliran sastra? Nanti nak jawab susah sikit, tapi dia bergantung pada inilah, kalau anda aliran sastra tapi anda ada ambil sains, anda kredit, kalau anda syarat dia utama ialah anda memenuhi syarat-syarat tadi, minimum tadi. Kalau aliran sains tapi anda tak dapat, kata bukan kepujian dalam misalnya biologi, dia nak kepujian anda hanya dapat lulus, maka anda takkan lepas untuk latihan teknologi perubatan ataupun untuk X-ray anda hanya lulus fizik, maka anda tak akan lepas lapisan. Jadi bagi saya tidak ada perbezaan, tidak ada keutamaan, tapi kalau lihat pada kelayakan yang disebut, banyak aliran sains lah yang boleh memenuhi, lebih ramai pelajar aliran sains yang boleh memenuhi syarat tersebut berbanding dengan aliran sastra. Tapi memang ada aliran sastra pun yang berjaya lah menjadi pelatih para perubatan. Okey, ni soalan yang akhir sekali. Bila tarikh tutup permohonan? Tarikh tutup permohonan dia seperti anda maklum dalam satu ini tadi ialah pada 25 hari bulan Julai, iaitu Isnin. 11:59 malam hari Isnin. Anda hanya lebih kurang 7 hari. Saya rasa agak ni jugalah sebab deadline ni keluar agak lambat sikit. Jadi sebab tu masa dia singkatkan. Jadi pastikan jangan tunggu last minute. Anda buat checklist sebut tadi, buat checklist misalnya jururawat. Kalau anda rasa anda layak, anda mohonlah. Kalau tak layak, tak payah mohonlah. Tak payah mohon. Jadi hanya anda kita rugi kita mohon tapi kita dah tahu kita tak lepas kan. Jadi buat apa, baik kita tumpukan kepada, sebab dalam SP ni banyak lagi jawatan lain. Kalau anda bergantung pada anda lah, anda nak belajar lagi ataupun nak terus kerja. Nak kerja, anda tunggulah jawatan yang grade 19. Okey, ada apa soalan lagi tak? Soalan ini daripada PI saya D. Lepas ke untuk jururawat? PI saya D. D ni 7 kan? Kalau dia punya kalau D, kalau sepaham saya, D ni adalah termasuk dalam lulus. Kalau tengok syarat minimum untuk jururawat ialah lulus. Jadi anda layak lah. Anda boleh mohon lah untuk jururawat. Tapi kena tengok overall lah. Jangan anda tengok PM, anda tengok BI tadi, matematik, sains, dan syarat-syarat semua tu anda penuhi, anda boleh mohon lah jururawat. Cuma seperti tadi untuk bagi terapi, X-ray, anda tengok balik dia ada tapi kita tengok balik ni. Tengok kat sini misalnya, okey, suruh pulih perubatan, kepujian dia kredit dalam bahasa Inggeris. Sebut tadilah, fisioterapi ke, cara kerja ke, bahasa Inggeris kena, X-ray pun bahasa Inggeris juga. Tapi kalau pada jururawat ramai yang mohon jururawat ni, ramai yang mohon. Dia cukup dengan D, minimum dia D. Jadi kalau dilihat kepada anda layak lah. DI anda D, anda layak mohon. Okay. BI saya D. Lepas ke? Lepas. Okay. Ada berapa soalan lagi? Nampak ni. Ini soalan last. Kita dapat tahu keputusan melalui email ke atau macam mana? Okay. Dia saya SP pun ada maklumkan untuk calon-calon ni. Anda pertama sekali keputusan akan dimaklumkan melalui
website SPA yang pertama, yang kedua Facebook page SPA, dan yang ketiga adalah email. Mau jangan anda gantung pada email, anda kena gantung pada Facebook page SPA, ataupun anda follow dalam, kalau anda follow dalam grup grup para perubatan ni, saya akan maklumkan lah bila kalau result keluar, bila keluar jadual, kamu duga jadual, bila keluar result, anda tak follow Facebook SPA pun anda boleh follow Facebook group saya lah, para perubatan, ataupun anda follow channel Telegram, anda cari berita SPA 9. Kat situ ada saya, apa-apa dalam keluar tu saya share kat situ lah, jadi anda tak akan terlepas lah. Terutamanya yang selepas ni yang bekerja lah, yang bekerja SPM dia kerja, kadang tak sempat nak ni. Sebab tu saya sarankan anda kalau ada tahu kawan-kawan, anda share maklumat lah. Kita sharing kan, share maklumat. Mungkin masa ni sekarang anda share, masa depan mereka share pula ke anda tak sempat. Jadi taklah anda termasuk golongan yang terlepas exam, terlepas interview. Tengok interview dah lepas. Jadi satu lagi, bila anda daftar, pastikan anda gunakan email yang aktif lah. Email yang aktif. Tengah awal tu ada 2-3 email. Jadi bila dapat makluman daripada SPA tu, dia tak buka ataupun buka email lain. Okey, itu saja untuk malam ini. Kita dah ada drag. Saya akan share kan nanti dalam YouTube channel. Saya ada YouTube channel Tips Kerjaya SPA juga. Anda boleh lihat sama ada di Facebook group ni ataupun di YouTube channel. So, saya sarankan tadi, elok anda yang mendapat pilihan, anda kena pasti apa tugas jururawat ni, apa penempatannya di mana kan. Anda kalau lihat kepada dalam video-video tu, dia ada tulis apa yang anda expect akan belajar kan. Jadi kalau anda rasa sesuai, anda mohon lah. Janganlah ikut apa yang ikut orang lain kan. Mungkin interest anda tak sama dengan interest kawan anda. Kawan minta jururawat, anda pun minta jururawat kan. Mungkin interest anda, minat anda lebih kepada teknologi, makmal. Kita lihat misalnya jururawat, pegawai penolong perubatan sekitaran, semua dia deal dengan orang. Dia berurusan dengan orang lah. Manakala macam teknologi, makmal, dia banyak di belakang tabir, dia banyak buat uji kaji. Jadi lihat persenti anda lah. Mana yang sesuai dengan jiwa anda lah. Okey, itu saja untuk kali ini. Dan seperti saya ada yang tanya saya bila saya akan buat untuk persediaan untuk exam ni selepas daripada tutup lah. Tutup 25 hari bulan Julai, Isnin. Mungkin seminggu lepas saya akan maklumkan kita akan buat persediaan untuk peringkat sipil dan diploma lah. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. Saya nampak sini sebab Rosemary Jadlin yang nama dia keluar, yang lain tak keluar. Saya tak boleh nampak, saya tak tengok kepada handphone ya. Sekali lagi nasihat saya, pilih latihan yang sesuai dengan jiwa anda dan yang result anda memenuhi syarat minima supaya anda layak dipanggil untuk peringkat seterusnya lah. Peringkat seterusnya kita ada untuk sekolah pertanian hanya 2, dapat exam semua 3. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.